Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Aiman bin Muhammad Fitri akan terangkan tentang cara pelaksanaan ujian SEGA mengikut SOP 2021. Okey, sebelum kita memulakan ujian, terdapat aspek keselamatan yang perlu kita ambil tahu. Yang pertamanya ialah murid mestilah berada dalam kesihatan yang baik. Jika murid mempunyai masalah kesihatan yang disahkan oleh pegawai kesihatan, maka murid tersebut akan dikecualikan daripada ujian SEGA. Dan ruang dan alatan yang digunakan mestilah berada dalam keadaan yang baik dan selamat. Okey, kita pergi kepada SOP. Ruang yang digunakan, iaitu dewan besar seperti yang saya gunakan ini, perlu disanitasi terlebih dahulu. Dan alatan-alatan juga perlu disanitasi sebelum ujian bermula. Dan kawasan ujian mestilah disusun supaya mempunyai arah pergerakan yang sehala. Seperti yang kita nampak di sini, bermula daripada kawasan masuk, indeks jisim badan, naik terus bangku, tekan tubi, lingkup tubi separa, jangkauan menunjuk dan seterusnya keluar. Okey, jom kita pergi ke kawasan untuk memulakan ujian. Okay, sebelum kita memulakan ujian, kita kena pastikan pakaian mestilah pakaian sukan, kemas dan berkasut bertutup. Okay, sebelum masuk ke kawasan ujian, guru mestilah sanitasi bahagian bawah tapak kasut. Okay. Okey, kemudian nak nampak lagi. Sebenarnya murid akan bergerak masuk ke meja pendaftaran dan guru dan murid mestilah melakukan mencuci tangan ataupun mensanitasi tangan menggunakan hand sanitizer. Cek suhu murid dan daftarkan murid. Dan seterusnya murid akan dilampirkan dengan borang ujian SEGA dan juga norma ujian SEGA supaya murid mendapat motivasi ketika melakukan ujian tersebut. Sekarang kita berada di stesen pertama, iaitu indeks jisim badan. Di stesen ini kita perlukan dua alatan, iaitu alat pengukur tinggi dan juga alat penimbang berat. Sebelum kita melakukan ujian, kita kena pastikan alatan berfungsi dengan selamat dan baik. Dalam situasi saya, alat penimbang tidak berfungsi dengan baik, jadi saya gantikan dengan alat penimbang yang baru. Dan alat ini saya akan gunakan bahagian pengukur ketinggian sahaja. Sebelum melakukan ujian, guru mestilah mensanitasi alatan terlebih dahulu. Untuk mengukur ketinggian, sebelum tu murid perlu membuka kasut terlebih dahulu. Dan berdiri membelakangi ukuran bacaan. Murid perlu berdiri dengan tegak supaya bacaan tidak mempunyai ralat.
Dan apabila guru hendak membaca skor, guru perlu membaca dengan mata yang tentang dengan bacaan skor supaya dapat mengelakkan ralat terrelax. cm. Boleh turun. Selepas itu kita akan pergi ke bahagian penimbang berat. Sebelum menimbang berat, kita perlu melaraskan bacaan penimbang berat kepada 0 kg terlebih dahulu. Hal ini dapat mengelakkan ralat sifa daripada berlaku. Seterusnya, murid boleh memijak di bahagian atas penimbang berat. Guru akan membacakan skor berat murid, dan murid perlu menghadap ke hadapan, sentiasa memandang ke depan. 45 kg. Mata guru mestilah setentang dengan bacaan skor untuk mengelakkan ralat terrelax. Murid boleh turun. Selepas ujian selesai, guru boleh mensanitasi permukaan alatan yang telah digunakan. Kemudian, murid perlulah mengira indeks jisim badan mengikut formula yang telah dinyatakan di sini, iaitu berat badan dibahagi dengan tinggi hasil darab tinggi. Dan di sini juga terdapat pengkelasan indeks jisim badan bagi murid lelaki dan juga murid perempuan. Jadi kita akan pergi ke stesen seterusnya. Sekarang kita berada di stesen 2, iaitu ujian naik turun bangku. Alatan yang kita gunakan untuk ujian ini adalah bangku, metronom dan juga pembesar audio. Sebelum kita memulakan ujian ini, kita perlu sanitasi alatan terlebih dahulu. Selepas mensanitasi alatan, murid perlu mensanitasi tapak kasut. Kemudian murid berada dalam keadaan sedia untuk melakukan ujian naik turun bangku. Untuk melakukan ujian naik turun bangku 3 minit, murid perlu melangkah naik ke atas menggunakan sebelah kaki, dan diikuti dengan kaki sebelah. Kemudian melangkah ke bawah menggunakan sebelah kaki dan diikuti dengan kaki sebelah. Kaki yang pertama naik merupakan kaki yang pertama turun. Murid juga perlu memijak bangku menggunakan keseluruhan tapak kaki. Keseluruhan. Kemudian naik dan turun. Menggunakan kaki yang pertama naik tadi. Seterusnya, murid akan melakukan pergerakan ini mengikut rentak metronom 96 detik per saat. Jika murid tidak dapat melakukan ujian ini naik turun bangku tanpa henti selama 3 minit, tiada skor untuk murid. Jadi murid perlu melakukan pergerakan naik turun bangku mengikut rentak 96 detik per saat selama 3 minit tanpa henti.
Baik. Murid akan memulakan pergerakan naik turun bangku apabila guru berkata mula. Dalam ujian ini, guru bertanggungjawab untuk merekod masa 3 minit sepanjang murid melakukan ujian naik turun bangku. Mula. Setelah tamat tempoh 3 minit, guru perlu memberi isyarat tamat. Tamat. Setelah tamat, murid perlu segera duduk dan mencari tempat nadi. Selepas 5 saat, kadar nadi akan dikira selama seminit. Mula. Selepas sampai seminit, guru akan memberi isyarat tamat. Kemudian kadar nadi akan direkodkan dalam lampiran borang segak. Tamat. Selepas tamat ujian, guru perlu sanitize balik tempat ujian. Jadi kita pergi ke stesen seterusnya. Sekarang kita berada di stesen 3, iaitu stesen tekan tubi. Sebelum melakukan ujian ni, kita perlu sanitasi alatan dahulu. Alatan yang digunakan adalah tikar senaman dan juga span berukuran tinggi 10 cm. Alatan mestilah kalis air supaya mudah untuk disanitasi berulang kali. Sebelum murid memulakan ujian, tapak kasut murid juga perlu disanitasi. Sebelum memulakan ujian juga, murid perlulah mencuci tangan ataupun mensanitasi tangan. Untuk pelaksanaan ujian tekan tubi, pertama sekali murid perlu berada dalam kedudukan tekan tubi, iaitu tangan selari dengan bahu dan badan lurus, kaki pun lurus hingga ke kaki. Berat badan akan ditampung oleh otot tangan dan juga tapak kaki. Okey, rest. Untuk perlakuan ujian tekan tubi, murid perlu membengkokkan tangan, iaitu melakukan fleksi siku sehingga dada bersentuhan dengan span. Cuba buat. Dan kemudian dia perlu meluruskan tangan semula dengan melakukan ekstensi siku. Okey, rest. Murid perlu melakukan tekan tubi secara berulang kali sehingga mencapai tempoh masa 1 minit. Sekiranya murid berhenti sebelum mencapai tempoh masa 1 minit, maka bilangan ulangan semasa akan direkodkan sebagai skor dan masa akan dihentikan. Jadi murid perlu melakukan ujian tekan tubi tanpa henti selama seminit. Setiap pergerakan fleksi siku dan juga ekstensi siku akan dikira sebagai
1 kali ulangan. Bagi pelaksanaan ujian tekan tubi bagi murid perempuan, pelaksanaannya sama seperti murid lelaki, tapi terdapat sedikit ubah suai yang dilakukan dalam pelakuan tekan tubi. Okay. Pertamanya, murid akan duduk dalam keadaan bersedia. Jadi apabila melakukan tekan tubi, murid akan melakukan fleksi siku, tetapi lutut akan difleksi juga. Cuba buat. Okey, turun. Apabila turun, badan akan straight sehingga ke lutut dan kaki tidak boleh bersilang. Jadi kaki akan dirapatkan. Okay, up. Okey, ini adalah pelaksanaan bagi murid perempuan. Untuk mematuhi SOP, guru mestilah berada 1 meter jarak daripada murid, dan guru perlu memerhatikan pergerakan murid supaya murid melakukan pergerakan yang betul. Dan guru juga bertanggungjawab untuk merekod tempoh masa 1 minit sepanjang ujian berjalan. Jadi kita akan mulakan. 1, 2, mula. Apabila telah mencapai 1 minit, guru akan memberi arahan untuk berhenti. Okey, berhenti. Dan bilangan ulangan yang berjaya akan direkodkan sebagai skor. Setelah tamat ujian tekan tubi, maka guru perlu mensanitasi alatan semula. Kemudian kita akan bergerak ke stesen seterusnya. Sekarang kita berada di stesen 4, iaitu stesen ringkuk tubi separa. Okay. Alatan yang diperlukan untuk ujian ringkuk tubi separa adalah tika senaman yang mempunyai penanda, ada 2 lapisan penanda, dan metronom dan juga pembesar audio. Sebelum kita memulakan ujian, guru perlu sanitasi alatan terlebih dahulu. Alatan mestilah diperbuat daripada bahan yang tanis air, supaya guru boleh mensanitasi secara berulang kali. Seterusnya, murid perlu mencuci tangan ataupun mensanitasi tangan sebelum melakukan ujian ringkuk tubi separa. Dan murid perlu mensanitasi tapak kasut. Depan sikit. Depan. Kamu bawa depan sikit. Murid boleh berada dalam kedudukan bersedia untuk ujian ringkuk tubi separa. Untuk kedudukan bersedia, lutut mestilah difleksi 90 darjah dan murid akan baring. Hujung jari murid mestilah mencapai penanda yang pertama,
Jarak antara kedua penanda ini adalah 10 cm. Untuk sebelum tu, tapak kaki murid mestilah keseluruhan tapak kaki itu menyentuh lantai. Untuk pelakuan ringkuk tubis para, murid perlu mencapai hujung jari itu kepada penanda kedua tanpa menggerakkan bahagian bawah badan termasuk tapak kaki. Jadi sepanjang pelakuan tu, tapak kaki murid mestilah keseluruhannya menyentuh lantai. Cuba buat. Okey, turun. Okay, begitu adalah pelakuan yang perlu dilakukan tanpa henti mengikut rentak metronom 50 detik per saat dalam masa seminit. Sekiranya murid tidak dapat mengikut rentak metronom atau murid melakukan kesilapan dalam pelakuan ringkuk tubis separa sebanyak 2 kali berturut-turut atau murid berhenti sebelum tempoh 1 minit tamat, maka ujian ringkuk tubis separa akan dihentikan dan rekod ulangan semasa murid akan direkodkan sebagai skor. Markah skor tertinggi bagi murid adalah 25 ulangan. Untuk mematuhi SOP, guru perlu berada 1 meter daripada murid untuk melihat pergerakan murid supaya melakukan pergerakan ringkuk tubis separa dengan betul. Dan tanggungjawab guru adalah merekod tempoh masa 1 minit untuk murid melakukan pergerakan ringkuk tubis separa. Mula. Setelah cukup masa 1 minit, guru akan memberi isyarat tamat kepada murid dan ulangan semasa murid akan direkodkan sebagai skor. Tamat. Jadi ulangan semasa murid sekarang akan direkodkan sebagai skor. Selepas selesai melakukan ujian ringkuk tubis separa, jadi guru perlu mensanitasi alatan semula untuk digunakan seterusnya. Jadi kita akan ke stesen seterusnya. Sekarang kita berada di stesen kelima, iaitu stesen terakhir, iaitu stesen ujian jangkauan melunjuk. Ujian ini memerlukan satu alatan sahaja, iaitu alat pengukur jangkauan melunjuk. Ini. Sebelum kita memulakan ujian, kita perlu mensanitasi alatan terlebih dahulu. Alatan mestilah diperbuat daripada bahan galis air supaya proses sanitasi boleh dilakukan secara berulang kali. Sebelum murid memulakan ujian, murid perlu mencuci atau mensanitasi tangan terlebih dahulu. Murid perlu membuka kasut sebelum melakukan ujian dan terus berada dalam keadaan bersedia. Dalam keadaan ini,
keseluruhan tapak kaki perlulah menyentuh permukaan yang sepatutnya dan lutut mestilah lurus. Guru tidak boleh memberi tekanan luar kepada lutut murid. Kemudian murid akan meletakkan tangan dominan di papan jangkauan menunjuk dan diikuti dengan tangan bukan dominan di atasnya. Dan ujung jari kedua-dua tangan mestilah selari. Okey. Setelah dilakukan, jadi murid akan cuba membengkokkan badan untuk melunjukkan tangan dengan kadar yang perlahan tetapi berterusan. Cuba. Murid akan cuba sejauh yang mungkin. Okay. Setelah mendapat skor, guru akan membaca skor dengan mata yang setetang dengan bacaan skor. Skornya adalah 13. Skor akan direkod kepada sentimeter yang terdekat. Ujian ini mempunyai 3 percubaan kepada murid, dan daripada 3 percubaan itu, percubaan yang terbaik akan dikira sebagai skor. Sekiranya murid membengkokkan lutut ketika melunjuk, maka skor tersebut tidak akan dikira. Selepas selesai ujian, murid boleh bangun dan alatan yang telah digunakan perlulah disanitasi semula. Apabila telah selesai semua ujian, murid perlu mencuci tangan atau sanitasi tangan dan keluar mengikut arah yang telah ditetapkan.